Etika dari segi bahasa bermaksud prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesebuah kumpulan. Melalui etika, kita dapat melihat perspektif pendirian individu dan niat mereka. Selain daripada itu, etika juga berfungsi sebagai garis panduan untuk menentukan baik dan buruk dalam sesebuah situasi. Apabila dikaitkan dengan etika dan kepimpinan, kita dapat simpulkan bahawa etika ialah mengenai identiti pemimpin dan peranan pemimpin dalam sebuah organisasi. Kepimpinan yang beretika ditakrifkan sebagai kepimpinan yang menunjukkan dan mempromosikan kepribadian dan kelakuan yang sesuai secara normatif melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal. Kepimpinan yang beretika amat penting dalam pelbagai aspek, terutamanya pentadbiran dan sistem berorganisasi. Kemahiran kepimpinan adalah penting dalam mewujudkan budaya etika yang positif dalam organisasi. Budaya etika dan pentadbiran dapat mengelakkan jenayah kuala putih, rasuah dan penyelewengan. Organisasi dapat mengekalkan kredibiliti mereka. Sebagai contoh, syarikat memperoleh kepercayaan pelabur untuk melabur dalam perusahaan kerana mereka percaya akan organisasi yang baik dapat memberi pulangan yang bagus. Selain itu, pemimpin yang beretika lebih cenderung mempunyai pengikut yang setia bawah pimpinannya. Pengikut merasakan mereka berada di atas landasan yang betul bersama-sama pemimpin. Mereka bekerja dalam persekitaran yang selamat dan terjamin tanpa gangguan dalaman maupun luaran. Keharmonian dalam organisasi dapat terpelihara. Dengan ini, organisasi dapat memfokuskan tenaga mereka dalam mencapai matlamat sejagat. Teori etika mengenai kepimpinan membincangkan dua perkara, iaitu pertama, tingkah laku dan tindakan pemimpin, dan kedua, kepribadian dan perwatakan pemimpin. Pertama, kita dapat menilai seseorang pemimpin itu beretika melalui tindakannya. Adakah ia bertindak sejajar dengan nilai-nilai murni dan akhlak yang terpuji? Kedua, bagaimanakah imej yang dipamerkan oleh pemimpin itu terhadap pembawahannya, sama ada dapat dijadikan suri tauladan atau sebaliknya? Antara ciri-ciri pemimpin yang beretika. Pertama, mempunyai sikap hormat menghormati. Walaupun sebagai seorang atasan, pemimpin perlu menghormati orang bawahan kerana bab kata pepatah, ular yang menyusah akal tidak akan hilang bisanya. Tiada salahnya untuk seorang pemimpin berasa setaraf dengan pengikut dalam konteks bersosial. Pemimpin tidak seharusnya memandang pengikut sebagai medium dalam mencapai matlamat. Kita perlu menghormati buah fikiran, hak dan perasaan mereka sebagai seorang insan. Kesannya, pemimpin dapat memperoleh rasa hormat daripada pengikut. Kedua, mempunyai sifat adil dan saksama. Pemimpin yang beretika tidak mengamalkan sikap pilih bulu dalam syarikat. Mereka memperlakukan setiap anggota dalam organisasi secara adil. Pemimpin perlu memberikan merit dan demerit pada setiap pekerja berdasarkan sumbangan dan kegagalan dalam mengikut aturan syarikat. Justru tiada sifat dengki, iri hati dan tidak puas hati dalam kalangan pekerja apabila kita mempunyai alasan yang munasabah dalam menentukan isu kenaikan pangkat dan hukuman. Ketiga, mempunyai sifat jujur dalam pimpinan. Jujur merupakan ciri-ciri penting dan tidak banyak pemimpin yang mempunyai kini, terutamanya dalam melakukan kesalahan. Pemimpin harus sedar atas kesalahannya yang mengakibatkan kegagalan dalam pimpinan. Kesalahan tersebut dapat dibaiki semula untuk meneruskan momentum pentadbiran dalam usaha mencapai matlamat syarikat atau organisasi. Dalam masa yang singkat, pentadbiran syarikat dapat ditambah baik dan menjimatkan waktu sepatutnya digunakan untuk memajukan organisasi. Keempat, amanah. Pemimpin mempunyai kuasa dalam menentukan segalanya dalam organisasi. Dengan kuasa yang ada, pemimpin hendaklah amanah supaya pengikut tidak hilang kepercayaan terhadapnya. Amanah dan integriti sangatlah penting, bukan sahaja untuk pemimpin, malahan pengikut. Apabila pemimpin menunjukkan sifat amanah, pengikut dapat mencontoh dan bekerja dengan baik supaya tiada isu curi tulang, seleweng dan salah guna kuasa di peringkat bawahan. Setiap daripada kita merupakan pemimpin pada peringkat keluarga, komuniti maupun masyarakat. Justru, kepemimpinan sudah tidak asing bagi diri ini dalam kita mentadbir hidup untuk menggapai kejayaan. Sedang meniti arus pemodenan ini, kita harus sebati dengan kehidupan beretika supaya tidak silap langkah pada kemudian hari.